Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma aftah alaina bifutuhal 'arifin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kitab Pedoman Sembahyang Berjamaah, muka surat 33. Muka surat 33 baris yang keempat daripada atas. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Adapun apabila rukuk masbuk, apabila rukuk masbuk, yakni makmum yang masbuk, dengan ketiadaan membaca Fatihah qadar yang wajib itu, maka batal sembahyangnya. Kata muallif rahimahullahu ta'ala anhu, kita masih lagi dalam bab muwafiq dan masbuk. Maka di sini dia sebut tentang masbuk. Adapun apabila rukuk masbuk itu dengan ketiadaan membaca Fatihah qadar yang wajib itu, maka batal sembahyangnya. Ni contohnya makmum yang masbuk. Makmum yang masbuk, yang mana mungkin dia baca benda sunat. Dia mari lambat dah, daripada dia berdiri tu, ketika mana dia qiyam sehingga imamnya rukuk, kalau kira-kira masanya tidak mencukupi untuk menghabiskan Fatihah dengan sempurna, maka makmum itu termasuk daripada makmum masbuk.
Yang jadi masalahnya apabila makmum masbuk ini dia baca perkara ataupun bacaan-bacaan sunat. Sedangkan ketika tu apabila dia angkat takbir, maka wajib ke atasnya kena baca terus kepada rukun, iaitu Fatihah. Tiba-tiba dia pergi baca hak sunat. Mungkin dia baca isti'azah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tu. Jadi kau yang kuat, yang rajih, yang kuatnya, apabila makmum masbuk dia baca bacaan yang sunat, sedangkan ketika tu wajib ke atas diri dia baca Fatihah sekadar mana dia sepak. Kita kena ingat apabila kita ni makmum masbuk, kukuk mana pun kita wajib baca Fatihah sekadar hak mana kita dapat sehingga imam tu rukuk. Tiba-tiba kita baca yang sunat. Apabila kita baca yang sunat, wajib ke atas diri kita ganti balik. Tu. Wajib atas kita ganti bacaan hak sunat tadi dengan bacaan yang wajib. Dia tak boleh nak rukuk terus. Contohnya macam ni. Dia masbuk, maka dia terus masuk bacaan isti'azah. Dia baca isti'azah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Okey. Macam kita bacalah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dalam 2 detik atau 3 detik. 3 saat. 3 saat tu wajib kita kena bayar balik. Kena ganti balik. Walaupun kita ni masbuk. Apabila kita baca Fatihah, contoh Bismillahirrahmanirrahim, ini hak wajib. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Imam pun rokok. Imam pun rokok. Kalau kiranya kita makmum masbuk, wajib kita ikut terus imam. Imam rokok, kita rokok. Tapi disebabkan kita ni ada baca yang sunat tadi, a'udzubillah tadi, maka wajib ke atas kita kena ganti balik. Maknanya tak boleh terus rokok. Sebab kita baca a'udzubillah tadi dalam 3 saat tadi, 3 detik tadi, kita kena baca lagi Fatihah kita. Bukan hanya Ar-Rahmanir-Rahim terus rokok. Tak. Kita kena baca Maliki Yaumiddin. Maknanya Maliki Yaumiddin dengan a'udzubillah tu lebih kurang masa dia kan. A'udzubillah dalam 2 saat, Maliki Yaumiddin pun dalam 2 saat. Makna bila kita baca Maliki Yaumiddin baru kita boleh rokok. Tu maksud daripada perkataan ni. Adapun apabila rukuk masbuk itu, yakni makmum masbuk itu dengan ketiadaan membaca Fatihah qadar yang wajib, maka batal sembahyangnya, batal sembahyang dia. Walaupun dia masbuk, dia kena baca Fatihah sekadar hak mana dia sempat. Tak boleh dia mari-mari kita ni masbuk dah, tak payah baca Fatihah tu iman tanggung. Tak boleh gitu. Memanglah kalau pada asalnya Fatihah makmum yang masbuk itu ditanggung oleh imam. Memang ditanggung. Tapi walaupun dia ditanggung, pada makmum yang masbuk itu wajib baca qadar hak mana dia sepak. Wajib. Maknanya tak sah atau batal sembahyang kalau dia tak baca sedangkan dia ada masa untuk membaca. Sama juga dalam mengenai sunat. Hak tadi kita hurai tadi. Makmum masbuk, kalau kiranya dia wajib baca Fatihah sekadar hak dia dapat. Tiba-tiba dia baca hak sunat dulu, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, maka wajib, ni kau yang rajih yang kuat, wajib atasnya menggantikan balik bacaan yang sunat itu kepada yang wajib.
baru dia boleh rukuk. Kalau tak sah sembahyang dia. Ni kaul yang kuat. Maknanya pandangan ulama dalam mazhab kita kebanyakannya dan kuat pandangan tersebut mengatakan wajib makmum yang masbuk itu yang membaca akan yang sunat-sunat mengganti balik akan bacaan tersebut kepada bacaan Fatihah. Macam mana hak kita sebut contoh tadi. Tu kena ingat, walaupun kita masbuk, wajib kita baca Fatihah sekadar hak mana kita dang. Kita sempat, kita boleh. Tak boleh kita, contohnya kita mari Allahu Akbar, kita ni masbuk. Tu imam tak rakaat lagi. Maknanya kalau kiranya daripada kita Allahu Akbar tu imam nak rakaat tu, kalau kita baca Fatihah kita sempat kepada Maliki Yaumiddin contoh. Tapi kita buat reti sendirilah maknanya kita ni pandai-pandai sendiri, tak apalah aku masbuk Fatihah, imam tanggung, aku tak nak baca. Tak boleh. Dia kena wajib ke atas makmum masbuk tadi baca Fatihah sekadar hak mana dia sempat. Hatta kalau sehinggalah walaupun dia baca hak sunat, kena ganti hak sunat tu kepada hak wajib. Tu. Dan ada di dalam Tuhfah, kitab Tuhfah. Kitab Tuhfah ni ada 4 jilid. Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfah ada 4 jilid. Pengarang kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada disebut di dalam kitab Tuhfah, pindah situ nakal. Tu mana ada kitab tu, catat, tulis. Kitab ambil dekat surat, pinjam dulu ke macam mana, photostat ke macam mana, tulis. Maksud daripada pindah itu yakni nakal. Nakal ni ambil. Kita menakalkan. Contoh saya bercakap dengan seseorang. Orang tu dia pun pergi sampai kepada orang lain. Dia pun kata apa? Saya nakalkan, saya ambil perkataan ini daripada Ustaz Hafizi. Dia kata apa? Begini. Itu maksud nakal. Dia pindah perkataan tu. Dia ambil. Katanya disebut dalam kitab Tuhfah, pindah yakni nakal. Nakal daripada kebanyakan sahabat Syafi'i. Dinakalkan, diambil daripada pandangan kebanyakan sahabat Imam Syafi'i bahawa masbuk itu apabila rukuk imam, nescaya rukuk ia masbuk. Tu. Kebanyakannya daripada sahabat Imam Syafi'i. Siapa sahabat Imam Syafi'i ni? Termasuk juga anak-anak murid Imam Syafi'i dan para alim ulama yang melazimi mazhab Imam Syafi'i. Maksudnya daripada sahabat Syafi'i lah. Macam sahabat Nabi SAW, sahabat dan dia sahabat Nabi itu juga adalah anak murid Nabi SAW. Katanya kebanyakan sahabat Imam Syafi'i yang anak-anak murid dan juga para alim ulama yang bermazhab, yang melazimi mazhab Imam Syafi'i, dia kata apa? Apabila imam rukuk, nescaya wajib makmum tersebut rukuk. Makna kita kena ikut. Kena ikut. Tak boleh nak buat benda lain dah. Rukuk gitu. Dan gugur daripada makmum yang tinggal Fatihah. Gugurlah. Gugur daripada makmum tu yang tinggal, yakni yang berbaki Fatihah dia. Mana ada baki? Contoh dia sempat baca Maliki Yaumiddin. Tu hak wajib baca tu wajib lah. Kalau hak mana dia sempat.
Apabila imam rokok, wajib dia rokok terus. Jangan dia sambung lagi. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka habis juga tak perlu. Sebab apa? Sebab imam menanggung akan Fatihah makmum yang masbuk tersebut. Tu. Dan dipilih akan dia. Dan dipilih akan dia. Dalam kitab Tuhfah ni, bahkan merajih oleh ulama mutaakhirin. Merajih ni makna menguatkan oleh para alim ulama mutaakhirin. Tu ulama yang mana selepas daripada Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu dinamakan ulama mutaakhirin. Kata kil, ada setengah daripada pandangan Imam Nawawi tersebut pun termasuk daripada ulama mutaakhirin. Dipilih dan bahkan dikuatkan oleh para alim ulama mutaakhirin akan dia ini perkataan. Akan ini perkataan mana? Perkataan yang disebut tadi. Apabila imam rokok, makmum masbuk pun rokok. Kena tinggal Fatihah dia, hak mana hak baki, hak lebih-lebih tu. Hak tak sempat nak baca tu, dia kena tinggal. Sebab apa? Fatihah itu ditanggung oleh imam tersebut. Sebelum kita pergi lajak lagi, kita hurai lagi. Tu. Sebelum kita pergi lajak lagi, ini permasalahan apabila kita berimamkan. Makna berimamkan, makna kita ni makmum, kita berimamkan dengan imam yang mana budak. Yang mana budak tu belum akil balik. Yang mana dalam mazhab kita, budak yang belum akil balik ni, dia tak dapat nak menanggung akan Fatihah makmum yang masbuk. Ingat situ. Tu. Apabila kita sembahyang dengan budak. Budak tu mana? Budak tu imam kita. Kita pergi surau, ada budak tu tengah sembahyang, kita pun ikut dia. Budak tu tak balik lagi. Sembahyang dengan dia sah ke? Sah, tak ada masalah. Sembahyang dengan budak tak ada masalah, sah. Selagi mana dia pandai cemar, cuci, basuh, najis tu, maka kita sembahyang dengan dia sah, tak ada masalah. Cumanya yang jadi permasalahannya apabila budak itu belum lagi balik. Apabila dia belum balik, dia tidak boleh menanggung Fatihah makmum. Dia jadi penanggung Fatihah makmum masbuk. Maknanya, kalau kita nak sembahyang dengan dia, kita kena muafiq. Muafiq sama. Maknanya kita kena perhabis Fatihah kita juga. Sebab dia tak boleh nak tanggung Fatihah kita. Ingat, itu permasalahan. Apabila kita berimamkan dengan imam budak. Sembahyang dengan dia sah, tak ada masalah. Dapat pahala 27 darajah. Cumanya dalam bab-bab tertentu kita kena tahu. Tu. Dan memanjang mereka itu para alim ulama mutaakhirin telah dan memanjang ni mana menghuraikan lagi, memanjangkan perbahasan tersebut. Dia memanjangkan lagi tu dia sebutkan lagi akan mengambil dalil. Dia memanjangkan lagi permasalahan ini mana inilah. Maknanya apabila imam rokok, makmum masbuk kena rokok terus. Tu. Bahkan dia memanjangkan mereka itu akan mengambil dalil-dalil baginya. Bahkan dia memanjang-manjang lagi perbahasan ini serta dia buat mari dalil-dalil. Tu maksud dia. Tu bukan hanya
duk sebut-sebut saja, bahkan dia cari dalil-dalil bagi nak menghuraikan, nak menguatkan pandangan tersebut, bahawasanya apabila imam rukuk maka makmum yang masbuk terus rukuk. Tu sebab ada dalil hadis. Tu Nabi kata mengenai makmum yang masbuk ni. Tu apabila imam rukuk kena rukuk, apabila imam iktidal kena iktidal. Tu kebanyakannya dalil dalam mazhab kita ni, kebanyakan ada dalam lain, tapi kebanyakannya ada diambil di dalam kitab Sunan Baihaqi. Tengok dekat Sunan Baihaqi. Tu Sunan Baihaqi ni dia dia buat bab. Dia kitab hadis. Bila sebut sunan tu mana kita fahamlah. Sunan Tirmizi, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Baihaqi. Yang mana kitab hadis tersebut, Sunan Baihaqi ni dia buat mari bab-bab. Contohnya bab najis. Dia buat mari hukum dalam mazhab Imam Syafi'i ke apa, pandangan mana dalil dia buat mari dalil, dia buat mari dalil. Bab sembahyang, akad takbir, mana dalil dia, bro, dia buat mari dalil hadis-hadis. Itu senang kalau kita nak cari dalil dalam mazhab kita lah. Tak buka, kebanyakan ada dalam kitab Sunan Baihaqi. Hasilnya dua kaul pada dua pandangan, dua pendapat. Kaul ni pandangan atau pendapat. Dua kaul pada masbuk yang membimbangkan dengan sunat. Dua pandangan, dua pendapat dalam mazhab kita mengenai makmum yang mana masbuk, yang mana dia membimbangkan, yakni dia istighal. Istighal ni maksudnya duk baca benda-benda sunat. Tu duk beristighal, duk bersibuk-sibuk diri dengan bacaan yang sunat-sunat. Maka keluar dua pandangan ulama. Ni bagi siapa ni? Bagi makmum yang masbuk. Adapun bagi makmum yang muafiq, nanti dia sebut bawah. Ni makmum masbuk, tiba-tiba dia pergi buat benda sunat. Dah lah dia masbuk, mari lambat dah. Kalau kira-kira masa tu tak cukup untuk dia baca Fatihah, menghabiskan Fatihah, tiba-tiba pergi baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa baca doa iftitah. Pergi buat sunat. Kadang-kala kita jadi tabiat. Jadi tabiat kita dah. Sebab kita apabila kita semayang, kita baca doa iftitah. Tiba-tiba satu hari kita semayang, kita ni masbuk, kita pun pergi baca juga doa iftitah. Padahalnya ketika tu kita kena baca Fatihah terus, sebab kita masbuk. Sebab jadi tabiat dah. Maka di sini, kalau bagi makmum yang masbuk, yang duduk istighfar, duduk bersibuk dengan perkara yang sunat, maka keluar dua pandangan ulama. Tu. Maka pandangan yang pertama, satu kaul, satu pandangan, wajib baca Fatihah qadar baca hak sunat itu. Tu. Kita hurai hak tadi. Baca hak tadi. Wajib baca Fatihah qadar baca hak sunat itu. Itu hak kita duk baca sunat tu. Kita kena hati balik. Tu. Wajib tu. Maknanya, bila sebut wajib, maknanya haram lagi tidak sah sembahyang orang yang mana tu, maknanya orang tu tidak sah sembahyang apabila dia tak ganti balik bacaan Fatihah dia dengan hak sunat hak dia baca tu. Itu kaul yang pertama. Wajib baca Fatihah qadar baca hak sunat itu. Kalau dia baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, maka dia pun baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin,
Ar-Rahmanir-Rahim. Maka imam pun rokok. Dia masbuk, dia tahu aku ni masbuk. Apabila masbuk, maka wajib orang masbuk ni, bila imam rokok, dia kena rokok. Tetapi permasalahannya, dia ni telah baca benda sunat tadi. Maka kau yang pertama kata apa? Wajib dia baca akan Fatihah itu qadar mana dia baca hak sunat. Mana a'udzubillah tadi, contoh 2 saat, maka dia kena ganti dengan Maliki Yaumiddin. Dia tak boleh nak rokok terus. Dia kena Maliki Yaumiddin, baru dia boleh rukuk. Tu. Kalau orang tak tahu ni, pakat rokok dah. Tu, pakat rokok dah. Kau yang pertama kata apa? Wajib. Menyebabkan tak sah semayang tu. Ni pandangan yang kuat. Ni pandangan yang kuat. Dan khilaf pula kata, khilaf, makna khilaf bagi kau yang pertama tu. Kata wajib tu. Kil, dia kata kil. Dikatakan. Bina majhul, dikatakan. Biasanya dalam kitab fiqh, apabila sebut kil, itu kaul pandangan yang dhaif. Kena ingat. Tu. Apabila sebut kil, tu kil. Biasa kalau buka kitab Arab, kitab besar, kitab fiqh, kil. Pandangan, dia bawa pandangan ulama kil. Dikatakan. Siapa kata? Ulama kata. Ni pandangan yang dhaif. Yang kuatnya hak pertama tu. Qaul. Hak kata apa? Pandangan yang mu'tamad, yang rajih, hak tu hak kuat. Biasanya dalam kitab dia akan sebut ni qaul yang rajih. Maka hak itulah hak kita beramal. Maka dia akan sebut lagi kil. Ni apa? Pandangan yang lemah. Jadi apabila kita bertemu gitu, kita belajar dalam bab fiqh ni, bila kita nak beramal, amal pandangan yang kuat dulu, yang mu'tamad. Dan juga mana asatizah, ustaz-ustaz, orang-orang yang mengajar, biasanya kebanyakannya kalau hak melalui pengajian yang berkitab pondok ni, dia akan bawa pandangan-pandangan, sebab dia panggil apa, tata tertib dia. Adab apabila kita nak beramal. Kita beramal dengan kaul pandangan yang kuat dulu. Apabila ada permasalahan yang tidak dapat kita, ataupun berat untuk kita mengamalkan kaul yang kuat, baru kita gunakan kil tadi. Itu adab kita. Tu. Kata kil, diuzurkan meninggal dengan imam. Tu. Diuzurkan, dibolehkan, dibenarkan oleh syarak. Diuzur ni mana dibenarkan oleh syarak, meninggal dengan imam. Mana meninggal bukan meninggal mati ni. Meninggal dengan imam, dua-dua. Imam dan makmum ni mati tak? Meninggal daripada imam. Tu, meninggal dengan imam mana tertinggal daripada imam. Diuzurkan, dibolehkan, dibenarkan oleh syarak, tertinggal daripada imam. Sebab apa? Nak ganti Fatihah hak dia baca, nak ganti Fatihah hak dia tertinggal tadi, yang mana dia telah membaca akan bacaan yang sunat-sunat tu. Dia kena ganti. Pandangan yang pertama hak tadi, wajib dia kena ganti lalu, baru dia boleh rokok. Pandangan yang lemah sikit, ni kil, dia kata dibolehkan kalau kita tertinggal daripada imam. Dengan berapa rukun? Tu. Dengan 3 rukun yang panjang. Gitu pula. Tu. Kalau kira-kiranya, kalau kita belajar, hak boleh tertinggal daripada imam 3 rukun yang panjang ni, makmum yang muafiq. Makmum yang muafiq, yang mana dia dibolehkan untuk tertinggal daripada imam 3 rukun yang panjang. Kenapa? Sebab dia nak baca Fatihah perhabis. Tu. Jadi dia sahaja hak boleh. Tapi ni kil ni kata orang yang masbuk, yang duk baca benda-benda sunat, apabila imam rokok, dia kena ganti balik. Hak mana hak dia baca hak sunat tu kena ganti dengan hak wajib.
Kalau dia baca hak sunat tu selama 5 saat, dia kena ganti hak wajib pun 5 saat pula ke depan. Dia tak boleh nak rukuk lalu. Tu. Walaupun tertinggal daripada imam, hak tu dibenarkan oleh syarak. Ini qil, pandangan yang lemah. Tu. Dengan tinggal berapa? 3 rukun. Kata qil lagi. Qil ni hak lagi hak dhaif juga. Tu. Tidak diuzurkan. Tidak dibenarkan. Setengah qil kata tak boleh. Tu tak boleh tinggal daripada imam. Wajib ganti tu wajib, tapi tak boleh tinggal daripada imam. Tu. Dan satu kaul pula, tiada lazim masbuk itu membaca qadar hak sunat. Bahkan apabila rukuk imam, rukuklah makmum. Tu. Kata satu kaul lagi, tiada lazim, mana tiada wajib makmum yang masbuk itu membaca qadar hak sunat. Qadar hak sunat, hak perlu dia ganti tu tak wajib pun dia ganti. Terus dia rokok. Kalau imam rokok, terus rokok. Ni pandangan yang lemah dah. Tapi kalau pandangan yang kuat, yang rajih, hak tadi. Apabila kita baca sunat, sedangkan kita makmum masbuk, bila imam rokok, kita wajib ganti balik hak sunat tadi dengan hak wajib. Qadar mana kita baca sunat, qadar itulah kita kena ganti hak wajib. Bila habis hak qadar tadi, baru kita rokok. Hak tu pandangan yang kuat. Walau bagaimanapun ada pandangan-pandangan yang lemah. Tu pandangan ulama yang lemah kata, tak kira. Tak kira. Tak perlu ganti pun. Bila imam rokok, terus rokok. Tu pandangan yang lemah. Jadi, pandangan lemah ni kita boleh pakai apabila terjadi dalam satu-satu permasalahan lah. Tu. Kalau kita sendiri nak buat amal, buat dulu hak kau yang kuat. Bila kita nak ajar, nak bagi tahu pada orang, kita ajarlah ataupun bagi tahu yang kuat. Apabila jadi permusuhan ataupun sehingga bergaduh mulut, sebabkan dia buat perkara tersebut, kita tegur sehingga dia putus silaturahmi, sehingga gitu-gitu. Tu. Ketika tu, kita gunalah pandangan yang lemah tadi. Mana tengok orang dulu. Hai, orang ni kalau aku bagi tahu ni sudah. Sudah dia gaduh dengan aku ni. Jadi, bolehlah ketika itu guna pandangan yang lemah. Jadi beruntung orang yang belajar ilmu agama ni, ilmu fardu ain ni. Sebab apa? Sebab dia buat sama ada dengan pandangan yang kuat ataupun dalam keadaan dia menggunakan pandangan lemah, dalam keadaan dia tahu. Dia tahu bahawasanya pandangan yang kuat macam ni. Jadi kita beramal macam ni. Apabila susah, maka boleh guna pandangan yang lemah. Sebab apa? Dia tahu. Dia belajar. Jadi orang yang buat sesuatu ibadah dalam keadaan dia tahu, maka ibadahnya diterima oleh Allah Ta'ala, insya-Allah. Sebab apa? Sebab dia cukup syarat dalam beribadah. Tu, kita dalam beribadah ada syarat-syarat dia, iaitu antaranya apa? Beramal dengan ilmu, dengan tahu. Manakala orang yang mana tak tahu, padahalnya memang ada kaul yang dhaif kata boleh. Tapi sebab dia buat dalam keadaan tak tahu, aku buat aja. Hak tu dia tak cukup syarat dalam apa? Penerimaan ibadah tersebut. Tu. Jadi sebab tu orang yang beramal dalam keadaan tidak tahu, maka Allah Ta'ala tak terima ibadahnya. Mardudatun la tuqbal. La tuqbalah. Tu mardud dan la tuqbal, tidak diterima. Tu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bisawab. Maknanya wallahu a'lam. Dia panggil apa tu? Dan hanya Allah Ta'ala a'lam, yang maha mengetahui. Tu. Dan hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Apa perbahasan ni? Semua kita ni apabila kita bercakap,
tu kita kita bercakap ke, kita apa-apa, kita akan sebut apa? Wallahu a'lam. Hanya Allah Ta'ala lah yang tahu, yang maha mengetahui sesuatu perkara. Maka kalau di situ kita hurai sikitlah mengenai wallahu a'lam ni. Wa situ dia panggil wawu ataf. Wawu ataf. Kita kalau kita bercakap, kita tak ada. Contohnya, kita mari-mari ke orang, kita berkata, dan aku pulang. Ada kita tiba-tiba kita sebut, dan aku pulang. Kalau kita buat karangan, dimulakan dengan dan pun salah dah sebenarnya. Tu. Dan Haziq, contoh ayat kita, dan Haziq pulang ke rumah. Tu. Dan mari mana dan ni? Apa cerita, tak tahu kepala cerita ni, dan ni. Jadi dia panggil wawu ataf. Makna dia ada ayat sebelumnya, maka ditakdirkan. Tu. Bila sebut ada ataf, wawu ataf, maka dia ada maktuf dia. Bila ada wawu ataf, bila ada ataf, maka dia ada maktuf dia. Maka kena takdir perkataan kalam tersebut. Wallahu a'lam tu kena takdirkan ada ayat sebelumnya apa? Hadza ma alimtu wallahu a'lam. Dabik tulis. Tu ayat sebenarnya bila kita tulis ke, kita bercakapnya, bila sebut wa situ, wa dan hanya, maknanya ada ayat sebelum tu apa? Tu hadza ma alimtu, ini sekadar hak aku tahu. Wallah, dan hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Baru kena ayat dia. Ayat percakapan dia. Tu. Maknanya bila kita muallif pengarang kita sebut wallahu a'lam. Sebelum tu makna takdir perkataan tu apa? Hanya hak ni lah hak aku tahu. Sekadar aku tahu. Dan hanya hak sebenar-sebenarnya yang maha mengetahui itu ialah Allah Ta'ala. Tu. Habis itu berkenaan masbuk. Tu masbuk. Adapun muwafiq yang membimbang dengan sunat. Tu. Adapun muwafiq, makmum yang muwafiq. Sikit lagi. Yang membimbang, yang beralik, yang duduk baca benda-benda sunat. Hukum dia memang sunat lah. Cuma kita lah, sama ada kalau orang tu baca sunat, maka jadilah perbahasan dia. Keluarlah perbahasan dia. Kalau makmum masbuk, tak adalah perbahasan dia apabila dia baca hak sunat. Maka kau yang kuat, dia kena ganti. Adapun makmum yang muwafiq. Makmum muwafiq ni macam mana? Seperti yang kita dah hurai sebelum ni. Yang mana makmum yang muwafiq, wajib atas dia baca Fatihah kena perhabis. Dan dibenarkan, diuzurkan oleh syarak untuk tertinggal daripada imam 3 rukun yang panjang. Sebab dia nak perhabis Fatihah dia, maka dia dibenarkan tertinggal daripada imam 3 rukun yang panjang. Imam rokok, dia tak habis lagi, dia boleh baca lagi. Baca lagi Fatihah. Sebab wajib atas dia kena baca Fatihah. Sebab dia muwafiq. Imam iktidal, tak kira lagi. Sebab iktidal, rukun pendek. Imam sujud, rukun yang kedua yang panjang. Dia tak habis lagi Fatihah dia, baca lagi. Wajib dia baca. Imam duduk antara 2 sujud, tu rukun pendek, tak kira. Imam sujud yang kedua, rukun yang ketiga. Tu. Apabila rukun yang ketiga, baru dia habis baca Fatihah, maka dia rukuk. Itu maknanya makmum yang muwafiq ni wajib habiskan Fatihah dia, hatta walaupun dia tertinggal daripada imam 3 rukun yang panjang. Walaupun gitu, wajib dia kena baca. Kalau dia rokok terus, sedangkan dia muwafiq, tak sah sembahyang dia. Sebab Fatihah dia tidak ditanggung oleh imam. Yang ditanggung oleh imam, makmum yang masbuk. Tu. Maka kata muallif, adapun muwafiq yang membimbang, yang duduk istighal, yang duduk bersibuk dengan sunat, dengan bacaan yang sunat, diuzurkan dia, kan dia makmum yang muwafiq tu meninggal, yakni meninggal situ tertinggal dengan imam hingga 3 rukun yang panjang dengan tiada khilaf. Dengan tiada khilaf pun. Sepakat dalam mazhab kita Imam Syafi'i,
makmum yang muafiq kalau dia baca sunat sekalipun, walaupun dia tertinggal daripada imam 3 rukuk hak panjang, hak tu tak apa, tak ada masalah. Tu gitu. Dia makmum muafiq, dia pun baca doa iftitah. Dia pun pula baca pula Fatihah. Imam tengah rokok dah, tidak dah, baca, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab dia makmum muafiq. Tambah-tambah lagi ketika mana sembahyang yang tak bunyi suara, yang tak dengar suara imam, tak ada bacaan yang kuat. Semayang zuhur dan asar. Jadi bila kita semayang rakaat pertama Allahu Akbar, kita tahu dah, aku ni kalau kira qadar aku berdiri baca ni, aku sempat baca Fatihah dengan perhabis. Mana aku ni makmum yang muafiq. Bila makmum muafiq, baca hak sunat sekalipun tak ada masalah, walaupun tertinggal daripada imam. Baca doa iftitahnya, baca apa lagi isti'azahnya, apa lagi buat sunat-sunat yang saktah yang 7-nya, buat hak sunat-sunat, tak ada masalah. Walaupun imam duduk sujud yang pertama, dia ada baca Fatihah lagi. Sebab apa dia jadi lambat tu? Sebab dia ada buat benda-benda sunat sebelum ni. Tak ada masalah. Tak jadi tak ada apa-apa. Tak ada khilaf ulama. Sepakat kata boleh. Tak ada masalah. Tu. Yang jadi perbahasannya makmum yang masbuk yang baca sunat. Hak tu jadi khilaf-khilaf tu. Keluar pandangan-pandangan ulama. Tu. Sebab tu kita tak boleh nak marah. Setengah orang tu marah. Tu dia ni imam nak sujud baru dia nak rokok. Tiap kali aku tengok semayang tepi dia, ni contohlah ni. Tu. Tiap kali imam sujud yang kedua, baru dia rokok. Tu. Dia tahu dia semayang tu dia masbuk ke dia muafiq. Kalau dia muafiq, ikut gi dia. Ikut gi dia. Dia nak baca sunat jadi buat saktah yang 7 ke. Saktah yang 7 ni lama juga. Jadi tak bergaduh kita baca Fatihah. Tu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Berhenti sekali. Jangan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillah. Tak boleh. Bukan tak boleh tu maknanya haram ke tak. Maknanya tak sunat baca gitu. Mana sunat kita saktah. Saktah tu diam seketika. A'udzubillahi minasyaitan. Dia mula daripada doa iftitah lagi. Baca habis doa iftitah, berhenti seketika. Maknanya ada gap dah, ada jarak sikit masa tu. Bukannya minal muslimin, doa iftitah minal muslimin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tak sunat baca gitu. Ada saktah diam-diam dia tu, yang 7 tu. Jadi bila dia buat hak sunat tu jadi lambat sikit. Tapi dia tahu aku ni muafiq. Maka bila muafiq, imam rokok, imam sujud, dia baru habis. Ikut gi dia, tak apa. Tak ada khilaf ulama. Tak ada masalah. Tu. Tu gitu hukum dia. Maknanya kita tak boleh nak marah dia. Jangan pula kata haram, tak boleh. Tapi kalau sebut afdal, tu lain kira pula. Tu maknanya dia bacalah seeloknya, sebaiknya, dan kalau boleh imam tu sendiri pun buat gitu juga, barulah dia akan sempat cantik sembahyang dia. Tu maknanya imam rokok, makmum pun rokok. Sebab apa? Sebab masa tu cukup dengan dia buat perkara-perkara sunat. Tu. Tapi kalau kita nak marah dia sebab dia duk baca lambat ke apa, kalau dia tahu dia muafiq, tak ada masalah. Tu. Jangan sampai jadi bergaduh, bermasam muka, ataupun kita dia panggil pandang serong. Tak boleh. Pandang serong tu pandang buruk pada orang tu haram tu dah. Sehingga kita buruk sangka pada diri dia, dan kita pun berbicara seka yang buruk tu tak kira lagi seka buruk. Mungkin kita boleh istighfar, astagfirullahalazim, janganlah seka buruk, tak apa lagi. Yang jadi salahnya bila kita menzahirkan keburukan yang ada dalam hati kita, tu start kita berdosa. Contohnya kita seka buruk pada orang tu, dia ni apalah semayang lambat semua nak bangun.
Orang lain nak sujud, baru dia nak rokok. Orang lain bangun dah, dia baru nak sujud. Contoh. Jadi, bila kita buruk sangka, kita menzahirkan, kita pergi cerita pula pada orang. Itu. Situ baru bermula berdosa orang tersebut. Tu sedangkan pada syaratnya harus. Maknanya tidak menyebabkan batal sembahyang dia. Tak ada khilaf ulama, mana tak batal sembahyang orang ni. Cumanya kecantikan, kemolekan dalam beribadah tu kita kena, maknanya kita kena imam kena baca, kita pun baca. InsyaAllah dia akan jadi sama. Kalau kita pergi semayang di pondok lah, biasanya pondok Pasir Tumbuh ke apa, biasanya dia akan imam rokok, makmum pun akan rokok. Sebab apa? Dalam qiyam dia tu, imam pun buat hak sunat-sunat, 7 saktah dan sebagainya. Makmum pun, anak-anak murid belakang pun semua buat saktah yang 7 juga. Jadi bila sama-sama buat, insya-Allah dia akan sama. Yang tak jadi sama tu apabila imam tak buat, makmum yang buat. Jadi tak sama. Tu. Habis itu wallah mana? Tiada khilaf, maknanya tak ada masalah lah. Diuzurkan. Maknanya makmum tersebut memang diuzurkan tertinggal daripada imam 3 rukun yang panjang tanpa khilaf ulama. Tanpa khilaf, mana sepakat ulama walaupun dia baca hak sunat sedangkan dia muafiq, maka dibolehkan, tak ada masalah. Dan terkemudian dan situ wa mubtada, dan bermula terkemudian makmum daripada imam dengan sempurna 2 rukun fi'li. Dia terkemudian, maknanya dia takhir, dia tertinggal dengan imam 2 rukun yang sempurna dengan sengaja. Bukannya dia muafiq dan sebagainya, dia duduk saja-saja je dia nak pelambat diri dia daripada rokok ikut imam dengan 2 rukun. 2 rukun sini, 2 rukun fi'li. Bukannya rukun yang panjang-panjang, tidak. Rukun fi'li, maknanya rokok dan iktidal. 2 rukun ni. Ni perbahasan dia panjang. Saja-saja dia buat gitu. Ini ada kalanya sehingga boleh batal sembahyangnya. Yang ni kita akan sambung mungkin pada bulan hadapan, insya-Allah. Sebab perbahasan panjang tu macam mana nak dikira 2 rukun yang sempurna tu macam mana? Adakah rokok iktidal tu dikira 2 dah? Memang kalau kira nampak 2 dah, tapi bukan 2 yang sempurna. Macam mana dia jadi 2 yang sempurna? Apabila bergeraknya imam kepada rukun yang ketiga, baru dah jadi sempurna 2 rukun. Maka ketika itulah baru jadi batal sembahyang makmum yang sengaja mentakhirkan, melambat-lambatkan daripada ikut imam. Okey, itu insya-Allah kita sambung pada bulan hadapan, insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fi dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira, wal jami' muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Terima kasih semua, insyaAllah.